Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuradilah binti Ismail, bernombor menteri S65900. Hari ini saya akan membahaskan berkaitan dengan amalan perancangan keluarga yang diamalkan di daerah Terengganu. Perancangan keluarga ini merupakan satu program yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi tujuan untuk mengawal pertumbuhan penduduk dalam sesebuah negara. Perancangan keluarga ini boleh ditaktifkan sebagai satu aktiviti merancang masa yang sesuai untuk mempunyai anak dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu bagi menjarakkan kandungan dan bilangan anak dalam sesebuah keluarga. Perancangan keluarga ini amatlah memainkan peranan yang penting dalam membentuk kehidupan individu, pasangan dan juga keluarga. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ianya memberi kuasa kepada pasangan yang telah berkahwin bagi membuat keputusan mengenai keputusan untuk merancang jumlah keluarga. Menurut Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia, perancangan keluarga merupakan satu keadaan yang menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan anak yang ingin dimiliki oleh pasangan untuk hamil pada umur 20 hingga 35 tahun, yang mana kelahiran anak terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu, iaitu tidak mempunyai penyakit yang dapat membahayakan ibu yang menghamil. Bagi memastikan amalan perancangan keluarga ini terus konsisten dalam perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, maka dengan ini pihak kerajaan telah menubuhkan beberapa dasar dalam memastikan amalan perancangan keluarga ini terus konsisten dalam negara ini. Misalnya dasar cuti bersalin, dasar cuti bapa, dasar subsidi perubatan dan dasar pendidikan seksual dan juga dasar pemulihan kesihatan, yang mana setiap dasar perancangan keluarga ini mempunyai matlamat dan objektif yang berbeza-beza. Yang pertama, dasar subsidi perubatan, yang mana dasar ini menyediakan subsidi perubatan kepada pasangan yang ingin merancang keluarga. Dengan adanya dasar ini dapat membantu pasangan keluarga sederhana serta dapat mengurangkan bebanan mereka. Subsidi ini juga termasuklah perkhidmatan perancangan keluarga, rawatan kesuburan serta alat perancangan keluarga yang diberikan kepada ibu yang menghamilkan anak. Seterusnya, saya akan menyambung mengenai soratan literatur. Nama saya Muhammad Farid Amirul bin Muhammad Ziki, S9828. Jadi mengenai soratan literatur, terdapat satu kajian yang bertajuk Pengaruh Amalan Perancangan Keluarga terhadap kadar kelahiran wanita di Tawau Sabah. Dalam kajian ini, amalan perancangan keluarga merupakan amalan yang digunakan untuk menjarakkan kelahiran atas dasar tujuan tertentu. Namun, amalan ini menjadi ikutan dalam pasangan hari ini. Seterusnya, pemilihan waktu yang sesuai untuk mempunyai anak sangat penting untuk meningkatkan kualiti kelahiran. Sorotan literatur seterusnya adalah mengenai menurut di sosial dan Munawar 2008. Dalam kajian kualiti hidup dan fertiliti dalam kalangan kalangan awam di Kota Baru pula, peningkatan penyertaan wanita dalam pekerjaan dan peningkatan taraf pendidikan mempunyai hubungan yang positif dengan penurunan kadar kesuburan. Di samping itu, faktor-faktor lain seperti penyebaran pekerjaan sementara, kadar pengangguran, umur perkahwinan dan penggunaan kontraseptif juga merupakan penentu yang signifikan. Polisi kerajaan juga didapati merupakan penentu yang signifikan dalam kadar kesuburan di Malaysia. Yang seterusnya, menurut Lim 2009 dalam artikel Kajian Kualiti Hidup dalam Fertiliti dalam kalangan kalangan awam di Kota Baru, agama adalah salah satu aspek yang penting bagi mempengaruhi kadar kesuburan. Contohnya, dalam agama Islam, ajaran mereka menggalakkan untuk melahirkan lebih ramai anak dan tidak mendorong suami isteri untuk menggugurkan anaknya. Yang seterusnya adalah menurut Abdul Aziz Jamai Abdul Ghani, persekolahan memberi kaki tangan awam di Kota Baru. Agama adalah salah satu aspek yang penting bagi mempengaruhi kadar kesuburan. Dan kajian yang terakhir adalah kajian pengaruh faktor sosial budaya terhadap aras kesuburan wanita mengikut kaum di Pulau Pinang. 2005 mendapati kadar kelahiran bagi etnik Cina semakin menurun dari tahun ke tahun. Faktor penurunan ini disebabkan oleh sosial budaya. Jadi, kaum Cina ini lebih gemar mengambil bahagian dalam pendidikan atau pekerjaan dalam jangka yang lama. Secara kesimpulannya, kajian menunjukkan kualiti hidup dan waktu pasangan berumah tangga menjadi faktor penting dalam aspek kesuburan. Bukan itu sahaja, setiap pasangan perlu merancang dan bersetuju terlebih dahulu sebelum ingin mempunyai anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menerangkan tentang metodologi kajian. Okey, metodologi kajian ini adalah satu kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian yang telah mereka lakukan secara berdisiplin dan juga teratur. Dalam kaedah ini terdapat juga proses-proses penyelidikan, instrumen kajian, persampalan kajian, cara pengumpulan data dan juga cara menganalisis data. Saya akan menerangkan satu persatu tentang proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini menggunakan kaedah yang bersifat kuantitatif, iaitu untuk mendapatkan data responden tentang penerimaan masyarakat terhadap perancangan keluarga dan amalan tradisi kehamilan bagi sebuah keluarga di Kuala Terengganu yang telah dilaksanakan. Melalui kaedah ini, kaedah kuantitatif ini dapat membantu penyelidik dalam mengumpulkan data daripada penduduk sekitar Kuala Terengganu. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian ini digunakan untuk mengumpulkan data prima, iaitu melalui orang soal selidik yang telah diedarkan seramai 50 orang responden di daerah Kuala Terengganu. Soal selidik ini telah dibagikan 3 kumpulan utama, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C yang merangkumi soalan data demografi responden. B adalah faktor perancangan keluarga dan juga jangka perancangan keluarga. Saya akan menerangkan tentang persampalan kajian. Persampalan kajian ini diambil daripada sebahagian penduduk di Kuala Terengganu sahaja, iaitu 50 orang responden yang terdapat di kawasan Kuala Terengganu. Akhir sekali adalah cara menganalisis data. Pengkaji telah menjalankan analisis secara deskriptif berdasarkan soal selidik yang telah dilakukan mengikut hasil laporan kajian yang dikaji oleh pengkaji. Oleh itu, segala data yang diperolehi daripada analisis ini telah menggunakan kekerapan peratusan yang akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan juga carta. Oleh itu, pengkaji telah menggunakan analisis data daripada skala Likert 5 arah seperti sangat setuju, bersetuju, tidak pasti, sangat tidak setuju dan juga tidak setuju, serta menggunakan simbol ya ataupun tidak. Okey, seterusnya adalah bahagian hasil dan perbincangan. Okey, nama saya Nur Suria binti Muhammad Siddiq, bernombor metrik KAN S66062, akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi perancangan sesebuah keluarga di Kuala Terengganu. Terdapat beberapa faktor yang telah mendorong kepada perancangan sesebuah keluarga di Kuala Terengganu. Antaranya adalah faktor pendidikan, faktor norma-norma budaya, faktor ekonomi, faktor kesihatan dan juga pekerjaan seseorang. Berdasarkan kajian dijalankan, terdapat 5 skala Likert yang digunakan bagi setiap faktor, di mana skala Likert itu merangkumi sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, bersetuju dan juga sangat bersetuju. Bagi faktor pendidikan, sangat tidak setuju, seramai 2 orang telah memilih sangat tidak setuju. Manakala tidak setuju 1 orang, tidak pasti 3 orang, bersetuju 12 orang dan juga sangat bersetuju adalah seramai 32 orang. Bagi norma-norma agama dan budaya, sangat tidak setuju adalah seramai 8 orang, tidak setuju seramai 10 orang, tidak pasti 6 orang, bersetuju 5 orang dan sangat bersetuju adalah seramai 21 orang. Bagi faktor kesihatan pula, sangat tidak setuju adalah seramai 1 orang telah memilih, manakala tidak setuju adalah seramai 2 orang, tidak pasti 0 orang, bersetuju 13 orang dan sangat bersetuju adalah seramai 34 orang. Dan faktor yang keempat adalah faktor perubahan ekonomi, di mana sangat tidak setuju adalah seramai 2 orang telah memilih, tidak setuju 1 orang, tidak pasti seramai 3 orang, bersetuju seramai 12 orang, sangat bersetuju adalah seramai 32 orang. Dan faktor yang terakhir adalah faktor pekerjaan, di mana sangat tidak setuju adalah seramai 3 orang, tidak setuju 2 orang, tidak pasti 1 orang, bersetuju adalah seramai 13 orang dan sangat bersetuju adalah seramai 31 orang. Saya Fatin Nusyairah binti Muhammad Ghazali, nombor metrik S66622. Seterusnya saya akan membincangkan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu pasangan dalam perancangan keluarga. Antara soalan yang dikemukakan di dalam kajian ini adalah
Adakah bersetuju bahawa perancangan ini dapat membantu pasangan dalam perancangan keluarga? Terdapat 47 responden yang mengatakan ya, manakala 3 responden mengatakan tidak. Seterusnya adalah, adakah suntikan dapat membantu pasangan dalam perancangan keluarga? Dalam soalan ini terdapat 44 responden yang mengatakan ya, manakala 6 tidak. Seterusnya ialah, adakah bersetuju bahawa merancang sendiri berkesan dalam perancangan keluarga ini? Terdapat 16 responden mengatakan ya, manakala 37 mengatakan tidak. Seterusnya ialah, adakah bersetuju bahawa penggunaan alat implan iaitu tampal mampu mempengaruhi perancangan keluarga? Terdapat 43 responden mengatakan ya, manakala 7 responden mengatakan tidak. Soalan terakhir adalah, adakah penggunaan kondom ini dapat membantu pasangan dalam perancangan keluarga? Dalam kajian ini terdapat 20 responden mengatakan ya, manakala 30 responden mengatakan tidak. Berdasarkan hasil daripada dapatan kajian yang telah dijalankan ini, pengkaji telah mendapati bahawa penduduk di Kuala Terengganu ini mengamalkan amalan perancangan keluarga. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam perancangan keluarga ini. Perancangan keluarga ini adalah penting untuk sebuah keluarga itu menentukan bilangan ahli keluarga mereka sendiri bersama pasangannya. Hal ini demikian kerana pada era sekarang, ibu bapa harus mementingkan kewajipan dan dalam hak-hak penjagaan anak-anak mereka.